Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang Al-Quran daripada ayat 33 surah Fussilat. Okey, dalam pelajaran 7 ni kita akan belajar berkaitan tajuk dakwah pemacu kemajuan. Okey, daripada tajuk ini, Ustazah harap murid-murid boleh mengetahui sekurang-kurangnya apakah maksud dakwah. Okey, seterusnya apakah tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam ayat ini, dan akhir sekali kamu akan mengetahui apakah pengajaran yang boleh diambil daripada ayat ini. Okey, mari kita lihat dulu ayat ini dan sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay, kita lihat maksud ayat yang telah dibacakan tadi berdasarkan potongan-potongan ayat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Okay, dalam ayat tadi ada menyebut mimman da'a ilallah, iaitu suruhan kita berdakwah. Okey, apakah maksud dakwah? Dakwah ialah menyeru supaya melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Okey, apa dia kebaikan dakwah ni sebenarnya? Okey, kita lihat dalam spektrum ilmu. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, yakni kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutnya, tidak berkurangan sedikit pun daripada pahala mereka. Dan sesiapa yang menyeru kepada kesihatan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutnya, tidak berkurangan sedikit pun daripada dosa mereka. Jadi marilah kita sama-sama menyeru berdakwah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, kerana orang yang menyeru ke arah kebaikan, sekiranya orang yang diseru itu buat benda baik, maka kita juga akan dapat pahala sebagaimana yang mereka lakukan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat apakah tuntutan ayat 33 surah Fussilat. Ada 3 tuntutan yang boleh kita perolehi daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Okey, yang pertama, berdakwah. Okey, tuntutan yang kedua, beramal soleh, dan tuntutan yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Jadi ada 3 tuntutan. Ustazah ulang semula. Yang pertama berdakwah, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okey, kita lihat dahulu berdakwah, iaitu mengajak dan menyeru supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendekatan terbaik. Pelbagai pendekatan boleh kita ambil, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun penulisan. Sebab tu hari ini ada macam-macam media orang gunakan untuk berdakwah. Boleh menggunakan teknologi yang terkini, menggunakan FB, online di FB, YouTube dan sebagainya. Okey, seterusnya beramal soleh. Amalan soleh ni ialah perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulang balik Amalan baik yang mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan daripada yang lain. Okey, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh amalan soleh ni ialah ibadah khusus seperti solat, dan ibadah umum seperti berakhlak mulia. Okey, seterusnya menjadikan Islam sebagai cara hidup ni ialah setiap Muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup.
iaitu melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Ya, maknanya daripada bermula kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, mestilah ya menggunakan ajaran yang telah ya kita pelajari dalam Islam. Okey, seterusnya kita lihat pengajaran ayat ya. Okey, sebagai umat Islam yang pertama sekali kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pengajaran yang kedua, kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Baiklah murid-murid, harapan Ustazah kamu boleh ya memahami isi kandungan ayat 33 surah Fussilat. Okey, dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.